Parlimen pula bahawa adanya kononnya adanya surat daripada ROS yang pendaftar pertubuhan yang mengatakan seolah-olah bahawa keputusan Tribunal UMNO untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden UMNO ini tak sah, kata ROS. Saya menong saya. Takkanlah ROS lebih berkuasa daripada Tribunal UMNO yang ribuan ahli-ahli dari seluruh negara datang. Dan saya lihat pula tu, saudara-saudara, surat itu cuma ditandatangani pakai nama saya. Nama apa dia tulis tu? Saya tengok dalam tu nama Muhammad Nawardi bin Saad. Selalunya kalau surat resmi daripada kerajaan yang ada dia punya cap mohon kerajaan, di bawah tu mesti tulis jawatan dia sebagai apa. Jadi surat ni Muhammad Nawardi bin Saad ni dalam dari tubuhan ROS ni ataupun pendaftar pertubuhan, jawatan dia sebagai apa? Apakah dia sebagai pendaftar? Apakah dia sebagai seusaha? Adakah dia sebagai kerani biasa? Adakah dia office boy? Tak ada. Tapi surat itu yang dikatakan ROS tak bersetuju, ditandatangani oleh Muhammad Nawardi. Saya kata tadi timbullah kononnya saya dah kasih nak bawa usul itu di Parlimen besok saya. Nak dijadikan perbahasan. Sedangkan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah membuat keputusan. Itu jelas saudara. Apa kata Perdana Dalam Negeri? Katanya merujuk kepada perlembagaan dan peraturan-peraturan persidangan UMNO. Kementerian ini sebenarnya berdasarkan Seksyen 70 di bawah Akta Pertubuhan 1966, di bawah Akta 832 telah memutuskan untuk memberikan pengecualian daripada pematuhan Seksyen 13 dalam kurungan 1 dalam kurungan C dalam kurungan 4 Akta 832 kepada UMNO berhubung keputusan usul tambahan yang telah diluluskan oleh PAP yang lalu. Itu jelas. Menteri Dalam Negeri lebih berkuasa daripada pertubuhan. Ini pendaftar pertubuhan ni dia duduk bawah ni siapa menteri dia? Datuk Saifuddin Nasution. Itu keadaannya. Jadi sekarang ni nak dicabar, nak jadikan perbincangan di Parlimen. Takkanlah masalah dengan pendaftar pertubuhan. Akhirnya sekarang ni Parlimen nak membincangkan hidup mati rakyat. Rakyat nak cari duit. Bagaimana kehidupan sekarang ni? Dalam pembentangan bajet, nak ditangguhkan pembentangan bajet. Sudahlah tadi Parlimen bersidang, dibentak apa ditangguhkan pembentangan bajet hanya untuk membincangkan persoalan banjir. Kononnya kenapa tak diisytiharkan darurat? Perdana Menteri dah cakap bahawa dia kata menurut laporan dia terima bahawa soal banjir tak perlulah diisytiharkan darurat. Saudara, tiba-tiba sekarang ni mau diadakan sebagai usul. Okeylah, tak ada masalah, terima. Ni besok nak usul pula lagi. Usul hanya kena UMNO. Apa benda ni, saudara? Wang rakyat dihabiskan, Parlimen bersidang yang muka-muka. Saudara, saya rasa saya tak nak cakaplah soal. Tapi saya melihat dalam keadaan begini pencaturannya, suka tak suka saya bahawa kadang-kadang sama hari ini kita tertanya-tanya, siapakah tangan-tangan ajaib yang cuba untuk memperandakan UMNO. Nampak-nampak guys, saya selalu faham sendiri lah. Apabila Datuk Seri Sabri pula mengatakan, cuba tanya ROS, apakah mereka bersetuju jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Akhirnya tersebar pula surat kononnya daripada ROS yang saya lihat tidak, bagi saya lah, saya melihat sebagai rakyat biasa ini surat boleh dikatakan fake. Dan saya mengharapkan agar pendaftar pertubuhan segera mengeluarkan kenyataan kenapa surat itu boleh dikeluarkan begitu. Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution juga perlu mengeluarkan kenyataan apakah surat yang beredar sekarang ini, surat itu benar-benar tulen ataupun surat itu surat palsu. Kalau surat itu surat palsu, maka perlulah diambil tindakan. Ini lain tak ada, saya matlamatnya untuk tepuk atap. Itu keadaan saya. Sebenarnya saya nak bagi tahu lah. Saya kadang-kadang terfikir bukanlah saya nak mengata. Dia pun orang lain, sahabat baik saya, Datuk Seri Sabri ni. Sebab itu saya tengok tulisan saudara Adam Malik dalam MyTV Online. Rasanya biar saya baca saudara tulisannya supaya kita lebih faham. Kata saudara Adam Malik dalam MyTV Online, kedudukan Datuk Seri Sabri agak tersepit dalam UMNO. Kerana dalam pemilihan kali ini, kerana ia terjadi
Puncanya katanya adalah atas kegolojohan dan kesilapan Datuk Seri Ismail Sabri sendiri. Baru-baru ini beliau mempersoalkan pemilihan UMNO dengan isu tiada pengesahan dari Register of Society. Dan beliau seolah-olah mencabar keputusan UMNO tidak mempertandingkan dua jawatan teratas. Jadi kata saudara saudara Adam Malik tadi, dia kata kisahnya bermula dengan kesilapan beliau menerima jawatan Perdana Menteri dari tangan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin. Jika seorang itu ahli parti yang baik dan beretika, dia seharusnya memberitahu Tan Sri Muhyiddin, saya tidak berhak menerima jawatan ini dan awak harus berunding dengan Presiden saya. Sepatutnya begitu. Namun Datuk Seri Ismail Sabri terus menerima jawatan itu dengan melanggar protokol dan hierarki parti serta menyebabkan pihak lawan dapat menguasai parti UMNO. Itu keadaannya, saudara. Lebih parah lagi, rupanya ada perjanjian sulit pihak musuh dengan UMNO. Maka dilihat macam seolah tak ikut adab lah, saudara. Sebagai orang yang pernah menjadi Perdana Menteri dan dilantik oleh pihak lawan dalam hierarki parti, Datuk Seri Ismail Sabri yang dia tarafnya sebagai naib presiden. Jadi bila ada pemilihan kali ini, dia pula tak bertanding. Apa lagi? Tak, cuma saya dah katakan, dia dah buat keputusan tak bertanding, sudahlah. Secara khas, dia kata peraturan haram jadi halal. Mana prinsip? Ini bagi saya bukan soal prinsip, saya. Ini bukan soal prinsip, saya. Kita nak dengar. Kita sebagai warga cinta damai, saya. Kita harus mendengar dengan penuh teliti apakah kenyataan dan kebenaran negeri. Itu yang perlu kita dengar, saya. Kita ada kerajaan, kita ada pegawainya. Apakah surat itu surat benar ataupun fake? Kalau surat itu surat yang tak betul atau surat palsu, takkan kena percaya. Saudara Riku Toji, dia kata PN ni memang cari masalah. Hal UMNO pun mereka sebut benar, saudara. Kita apa yang berlaku dalam parti PBN, orang disiasat oleh SPRM, kita diam je. Apa yang berlaku dalam PAS, kita diam, tak ada masalah pada kita. Tetapi kenapa satu berlaku pada UMNO? Heboh satu dunia. Sebab itu saya katakan, saudara, UMNO masih relevan. Ini kerana sebenarnya, sebab dalam kenyataan sama juga Presiden PAS menyatakan tukar kerajaan adalah perkara biasa dalam politik. Itu benar. Semalam pun saya dah katakan nak tukar kerajaan tak ada masalah. Tapi tunggulah pilihan raya. Bukan tiba-tiba buat sekarang. Kerana dalam sistem demokrasi memang benar, kita boleh menukar kerajaan, boleh membuat apa segala perubahan. Tetapi kita perlu tunggu bila sampai lepas edah 5 tahun. Saudara, ataupun bila parlimen dibubarkan. Tunggulah dulu, takkan tak sabar. Itu persoalannya. Kerana memang kita tahu dalam sistem demokrasi sekarang boleh merubah kerajaan dan sebagainya. Jadi sekarang ni kena ingat, kerajaan hari ini adalah kerajaan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kuasa tertinggi di negara kita ini adalah Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Baginda telah memerintahkan bahawa berbentuk kerajaan selepas pilihan raya umum. Kerana waktu itu, sekali lagi saya nak ulangkan supaya orang faham. Dan saudara mungkin benda ini berulang-ulang, seolah macam tak faham. Dia lepas ada pilihan raya umum, Agong akan memanggil. Dan kena ingat, saudara, pelantikan mana-mana Perdana Menteri atau Ketua Menteri itu discretion pada Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kena ikut perkara 32 dalam perlembagaan. Kenapa berbolok-bolok ni? Agong berhak untuk menamakan seseorang di kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada fikiran baginda boleh mendapat kesokongan majoriti di kalangan ahli Dewan. Itu telah terlaksana. Lepas saja Agong lantik, bawa ke parlimen. Mula-mula kena tak sah lah, tak ada keabsahan lah. Sebab ini parti pimpinan Datuk Seri Ibrahim dapat 82, UMNO ada 30 kursi, UMNO Barisan Nasional. Jadi 112 cukup-cukup makan saja kononnya. Kemudian mereka mencabar supaya dibawa ke parlimen, diadakan undi keabsahan. Dah dibuat pun 148 yang bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Apa nak dibangkit-bangkitkan lagi? Sekarang ni nak tumbang sana, tumbang sini. Semua ini bagi saya merosakkan. Kerajaan hari ini sedang berusaha untuk memanggil para pelabur datang melabur dan sebagainya. Jadi saya tidak faham benda soal begini, saya. Jadi saya mengharapkanlah agar rakyat semua faham bagaimana keadaan
ataupun cabaran yang dihadapi oleh kerajaan perpaduan ini, saudara. Saudara kena ingat, hari ini saudara, ini hari yang ke berapa ya? Hari ini adalah hari yang ke, lupa nak sebut tadi. Hari ini merupakan hari yang ke-90 terbentuknya kerajaan perpaduan. Tinggal 10 hari je lagi kita nak kaji selama 100 hari berapa banyak Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya untuk menangani derita rakyat. Tunggulah dulu lepas 1 hari. Kenapa sebut sekarang itu, ini dan sebagainya? Saya rasa kadang-kadang saya rasa bosan melihat percaturan politik yang tak menentu sebegini, saudara. Kemudian, saudara, jangan lupa kita berapa hari lagi, saudara. Tinggal 17 hari dah nak puasa. Sudah-sudahlah. Rakyat nak mengang puasa ni nak cari duit juga. Rakyat terkesan, sebab itu minta ada pengeluaran kumpulan wang sebarang pekerja disegerakan. Saya mendengar tadi Parlimen bersidang, lain tak ada. Ceritanya cerita nak bentuk kerajaan, tubuh kerajaan tak betul. Tak habis-habis. Saudara, itu yang saya rasa saya terpanggil lah untuk bercakap malam ini dengan nada yang bermula lagi saya dah rasa marah, saudara. Kenapa? Karena saya melihat mereka seolah mengkhianati negara dan mengkhianati kerajaan serta mengkhianati Duli Yang Mahal Agung. Sudahlah, perintah Sultan Selangor, Sultan Terengganu kata jangan jadikan masjid ini dijadikan tempat untuk ceramah politik, langgar juga. Jadi mereka ni nak hormat siapa sebenarnya? Siapa yang kita harus hormati? Kita di negara kita ni bawah payung tuanku. Sepatutnya hormatilah segala keputusan yang ditentukan oleh Agong ataupun Raja-Raja Melayu perlu dihormati. Jangan main langgar saja, saya. Itulah keadaan sekarang. Ya, saya rasa sekarang ni nampak-nampak saya masih mengigau lagi. Mungkin agaknya mereka ni dalam sindrom mengigau. Itu sebenarnya, saudara. Saya rasa saudara ini tadi, saudara ni? Saudara Dian Shah. Betul, saudara, tunggulah habis penggal. Lawan sangat-sangat. Ada duit, labur sangat-sangat. Siapa yang boleh jadi kerajaan, pilih. Rakyat menerima, tak ada masalah. Saya warga UMNO, kita terima apa saja keputusan rakyat. Janganlah sekarang ni kita ganggu kerajaan nak membentuk, mencari pelabur, mencari damai politik. Lain tak ada, saya. Kita nak cari suasana yang negara untuk dimajukan. Rakyat dah 4 tahun, saudara. 4 tahun rakyat menderita. Duit negara berhutang. Ya, sekarang ni saya tengok perbahasan tadi ni sepanjang saya tengok perbahasan, saya lihat, saudara. Lain tak ada. Ceritanya cerita kerajaan hari ni tak betul. Cerita begini, ada pula berbalah lah. Kononnya tadi antara Jelutung dengan beberapa ahli parlimen dari Perikatan Nasional marah sebab Jelutung kata keluar dalam surat khabar adanya kenyataan mau menumbangkan kerajaan, maka diserangkan Badan Pemuka Jelutung. Sekarang saya baru dia tahu, dulu selama ini dia serang kita, baru dia tahu sukarnya untuk menjadi kerajaan. Jadi sekarang ni sebenarnya saudara Norzila Hitam dia kata PN kena checkmate. Bagi saya bukan checkmate, saudara. Dah tak ada jalan. Okeylah, saya terima hakikat. Seandainya berlakulah apa yang cuba dilakukan terhadap UMNO, saudara. Apakah mereka yakin mereka boleh mendapatkan sokongan lebih daripada 112 undi? Apakah mereka yakin untuk mendapat sokongan daripada rakyat? Dapat. Sebab itu saya kata jangan main-main, jangan kita tunjukkan kestabilan politik negara kita ini dalam keadaan yang hancur pucai. Saya selalu bercakap, semalam saya tanya, kalau tumbanglah Tuan Anwar Ibrahim, apakah nak jadi dengan siapa? Namakan sesuatu supaya rakyat dapat tahu dengan jelas. Ataupun benarkah dia orang mampu untuk menumbangkan? Saya tahu usaha-usaha sedang dilakukan sekarang ni kerana sekarang ini kita masuk dalam musim pemilihan UMNO. Itu memang jelas, saudara. UMNO ni mau dirobekkan kerana UMNO menyokong Pakatan Harapan. Itu dosa pada mereka. Di kalangan Perikatan Nasional, mereka melihat dosa besar yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi terhadap mereka adalah kerana bersetuju membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, menjadikan Pakatan Harapan dan Datuk Seri UMNO Barisan Nasional ada 112 kursi, bolehlah bentuk kerajaan. Itu yang dilihat oleh mereka sebagai dosa, maka sebab itulah UMNO diserang setiap masa.
Tak henti-henti mereka menyerang UMNO. Bukan dari dalaman. Yang dalam lagi saya. Yang telah terpecah pasal cerita. Yang kena gantung. Soalnya sekarang ni Abah dia kata kalau tumbang lagi rakyat serah pada Agong. Jadi biarlah bentuk kerja macam mana. Ini keadaan saya hormatilah demokrasi. Kononnya mereka menjunjung prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi satu undi pun itu yang menang. Kalau you tak dapat, kena ingat lima sekarang ni Pakatan Harapan ada 82 kursi. Perikatan Nasional 74. Beza tu. Hormatilah perlembagaan, hormatilah demokrasi.